A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung pengajian kita, tadabbur kita daripada surah As-Saff. Surah As-Saff kita berhenti pada ayat yang ke-9. Surah As-Saff kita berhenti ayat yang ke-9. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Jadi sebelum kita sambung ayat yang ke-10, cuba kita tengok daripada maksud-maksud ayat yang lepas dan antara pengajarannya dan apa kaitannya dengan ayat hari ini. Okey, daripada awal lagi, intipati surah As-Saff ialah tentang yang daripada maksud ayat pertama, iaitu Allah bagi tahu semua makhluk di bumi dan di langit sentiasa mensucikan Allah, sentiasa berzikir kepada Allah, sebab Allah adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan Dia Al-Aziz Al-Hakim. Kemudian Allah bagi tahu, Allah mencela sifat manusia yang bercakap apa yang mereka tidak lakukan, meminta tapi bila diberi mereka tidak ingin lakukan, dan mereka akan memberi berbagai alasan. Kemudian Allah bagi tahu macam mana cara nak mensucikan Allah setiap masa, iaitu salah satunya iaitu dengan berdakwah dan juga dengan berjihad. Ini yang Allah menegur orang-orang yang beriman yang minta untuk berjihad ketika Allah tidak wajibkan. Tapi bila Allah wajibkan, mereka memberi berbagai alasan untuk tidak berjihad. Maka Allah nak bagi tahu, demi untuk mencapai tujuan manusia diciptakan, liya'budun, untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah, untuk mensucikan hanya kepada Allah, maka perlu ada proses berdakwah dan kemuncaknya adalah jihad. Dan Allah bagi tahu, inilah amalan yang antara amalan yang paling Allah suka. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah kata Allah sangat cinta, sangat suka orang yang berjihad pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, yang tidak ada langsung niat untuk dapat habuan dunia, dan mereka pula berjihad secara tersusun, sistematik. Ada peraturannya. Kemudian Allah bagi contoh bagaimana para nabi dahulu, kerja utama mereka, peranan utama mereka ialah untuk menegakkan agama Allah, untuk memastikan semua makhluk Allah sentiasa beribadat dan mensucikan Allah. Contoh yang pertama ialah kisah Nabi Musa, dan proses untuk berdakwah ni sudah pasti akan diuji dan akan disakiti. Jadi para pendakwah hendaklah sentiasa bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk disakiti, untuk dihina dan mungkin diseksa dan kemuncaknya dibunuh. Kemudian Allah bagi tahu kisah Nabi Isa AS juga dalam proses berdakwah, dalam proses berjihad, yang merupakan kesinambungan kepada usaha kerja para nabi sebelum Nabi Isa, dan juga sebagai dakwah yang terakhir sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi yang terakhir. Kemudian Allah bagi tahu manusia yang paling zalim ialah manusia yang tidak mengikut perintah Allah, manusia yang mendustakan Allah dan Rasul, sedangkan
Allah dan Rasul sentiasa mengajak mereka kepada Islam, kepada kebaikan, kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi akhirnya mereka menolak. Maka Allah kata itulah kaum yang zalim dan Allah tidak akan memberi hidayah pada mereka. Kemudian Allah beritahu perjuangan untuk menegakkan agama Allah sama ada dengan lisan ataupun dengan senjata tidak akan berakhir sehinggalah dunia ini berakhir. Kenapa? Sebab orang kafir akan sentiasa berusaha pagi, petang, siang, malam, dulu, kini dan selama-lamanya untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah bagi berita gembira kepada orang beriman, usaha orang kafir untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan Islam, seumpama usaha mereka untuk meniup cahaya matahari. Untuk memadamkan cahaya matahari, iaitu satu kerja yang mustahil. Jadi agama Allah akan terus tegak, agama Allah akan terus tinggi walaupun dibenci oleh orang kafir dan orang musyrikun. Habis sampai ayat ke-9. Kemudian hari ini ayat ke-10 Allah nak bagi tahu balik pada intipati surah As-Saff, iaitu Allah cinta, Allah suka kepada orang yang berjihad. Jadi Allah balik semula kepada kerja peranan utama manusia sebagai khalifah Allah, iaitu berdakwah dan berjihad untuk menegakkan agama Allah. InsyaAllah kita tadabbur. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang mereka beriman. Sebagaimana saya selalu ingatkan, kata-kata sahabat, antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud. Bila Allah menyebut wahai orang beriman, maka kewajipan kita yang membaca Al-Quran, bila membaca ayat ya ayyuhallazina amanu, ialah kata Abdullah bin Mas'ud, far'au, hendaklah kamu dengar, kamu fokus, kamu beri perhatian. Kenapa? Kalau kamu beriman, bila dengar ya ayyuhallazina amanu, kamu kena lebih fokus. Kalau tak ada ya ayyuhallazina pun, kamu kena faham, kamu kena fokus. Tapi kalau ada ya ayyuhallazina amanu, lagi kamu kena fokus. Kenapa? Sebab selepas ya ayyuhallazina amanu, mesti ada salah satu daripada dua perkara. Pertama, perintah Allah, ya Allah nak kita laksanakan. Sebab apa? Sebab Allah nak buktikan bahawa kita ni adakah betul-betul beriman ataupun tidak. Maka salah satu cara Allah nak buktikan kita beriman, Allah bagi perintah. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, okey, ini perintah aku. Bila kamu laksanakan, itulah bukti kamu beriman. Bila kamu tak laksanakan, itulah bukti sebenarnya kamu berpura-pura. Ataupun yang kedua, ada larangan. Ya Allah nak larang. Larang siapa ni? Orang yang mengaku dia beriman kepada Allah. Maka bila kamu faham, di situ ada larangan, dan kamu pun sami'na wa ata'na. Itulah pembuktian bahawa kamu benar-benar beriman. Tetapi sekiranya kamu dah faham, tapi kamu masih mengingkari perintah Allah, itulah sebagai bukti sebenarnya kamu tidak beriman kepada Allah. Apatah lagi kalau kamu dengar ya ayyuhallazina amanu, kamu baca ya ayyuhallazina amanu, kamu tak faham langsung dan kamu terus jalan je, maka itu lagi jelas sebenarnya kamu tak beriman. Walaupun target kamu untuk khatam 30 juzuk. Bahkan Allah mencela orang yang baca tak faham. Allah mengatakan mereka tu seperti orang yang pekak. Pekaklah, tak faham apa yang Allah cakap. Tak faham apa perintah Allah. Tak faham apa larangan Allah. Macam orang pekak lah. Kita cakap dengan orang pekak, suruh pergi kedai, dia diam je. Sebab apa? Sebab dia tak dengar, dia tak faham. Jadi berapa ramai orang yang pekak bila membaca Al-Quran. Jadi kata Abdullah bin Abbas juga, bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, kewajipan kita sami'na wa ata'na. Jadi semoga kita tidak lagi menjadi orang yang pekak
bila membaca ataupun mendengar Al-Quran. Okey. Apa yang Allah nak perintah ni kepada orang yang mengaku beriman? Hal adullukum? Nak tak? Nak tak? Hal soalan. Hal ni soalan. Dan saya dah sebut beberapa kali, bila soalan dalam bahasa Arab dia ada dua maksud. Pertama, soalan tu maksudnya hakiki, iaitu Allah betul-betul nak bertanya. Soalan tu betul-betul untuk mendapat ilmu ataupun untuk mendapat maklumat. Apa khabar? Adakah kamu telah pergi Mekah? Itu betul-betul nak tahu maklumat ataupun nak jawapan. Yang kedua, soalan dalam bentuk majazi, bukan nak jawapan, bukan nak maklumat, tapi maksudnya ialah nak menyindir, nak mencela, nak merendahkan, nak mengaibkan. Kenapa? Itu soalan. Kenapa kamu pergi? Itu bukan nak jawapan, tapi nak mengingkari perbuatan dia pergi itu. Kenapa kamu makan ni? Itu bukan nak jawapan, tapi nak mengingkari perbuatan dia yang makan tu. Okey? Jadi hal ni soalan. Makna dia adakah Allah nak bertanya betul-betul kepada kita dan kita perlu jawab? Tak. Sebenarnya soalan ni, hal ni maksud dia ialah asal dia istifham. Al-istifham. Tetapi untuk tashwiq. Istifham soalan, bukan untuk mendapatkan maklumat ataupun jawapan, tapi litashwiq. Litashwiq ni dalam bahasa ialah untuk melahirkan rasa rindu, untuk melahirkan rasa ingin tahu. Jadi soalan macam kita nak tanya pelajar kita ataupun nak tanya anak kita, dan kita nak supaya dia beri perhatian dan dia termotivasi untuk mendengar apa yang kita cakap. Caranya apa? Kita tanya soalan. Nak tak? Mak nak cakap sesuatu. Jangan terus cerita. Jadi kita tanya soalan. Nak tak? Mak nak tunjuk kamu sesuatu. Dia mesti akan jawab nak. Inilah cara Tuhan berinteraksi dengan hamba-hambanya yang beriman. Tapi berapa ramai orang yang mengaku beriman tak terasa pun Allah nak dia bagi perhatian dan dia menjawab nak. Adakah nak ataupun nak tak? Adullukum, adullukum, tunjukkan kum kepada kamu, ala tijarah, ke atas tijarah, satu perniagaan. Allah kata nak tak? Aku nak tunjuk pada kamu. Adullukum daripada perkataan dalil. Dalil ni petunjuk. Nak tak? Aku nak tunjuk pada kamu. Jadi kalau kita beriman, kita akan jawab apa? Nak, ya Rabbi, wahai Tuhan. Memang nak sangat. Takkan aku tak nak. Yang nak menawarkan, yang nak menceritakan ialah bukan bos aku, bukan pemimpin aku, bukan mak bapak aku, tapi dia lebih hebat daripada semua itu, iaitu pencipta aku yang mencipta segala-galanya. Ya Rabb, wahai Tuhan, aku nak dengar sangat. Pasti yang hebat, pasti yang baik, sebab engkau adalah Tuhan yang hebat. Sepatutnya macam tu. Jadi malangnya berapa ramai, berapa ribu, berapa juta yang baca ya ayyuhallazina amanu terus jalan. Makna dia sebenar, dia tak berinteraksi pun dengan Allah. Dia tak berinteraksi pun dengan Al-Quran. Dia hanya bercakap seorang-seorang, bahkan apa yang dia cakap pun dia sendiri tak faham. Okey? Jadi nak tak aku tunjuk pada kamu satu perniagaan? Okey, kenapa Allah guna perniagaan? Tijarah. Tijaratun. Tijarah, perniagaan. Kenapa? Dia, okey, antara amal
amal ataupun solat ataupun siam, puasa. Tabiat manusia kalau ditawarkan antara nak berniaga dengan nak beramal soleh ataupun nak solat dengan nak puasa, tabiat manusia yang mana dia paling suka? Kalau kita tanya pelajar ke, anak-anak kita ke, mak nak suruh kamu, nak tak aku nak tunjuk kamu cara solat? Ataupun kita tanya dia, nak tak mak nak tunjuk kamu cara berniaga yang betul yang kamu boleh jadi kaya? Yang mana dia akan menunjukkan minat? Biasanya tijarah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Manusia suka berniaga. Dia dibanding dengan sebut amalan, sebut solat, sebut puasa, sebut zikir, sebut jihad, lagilah manusia tak suka. Maka Allah pilih perkataan yang manusia suka, iaitu berniaga. Kenapa manusia suka berniaga? Sebab berniagalah yang paling banyak membawa keuntungan. Semua yang kaya-kaya, yang kaya gila-gila tu sebab berniaga. Yang paling kaya siapa? Bill Gates kan? Berniaga apa? Komputer je. Yang berniaga apa? Ada berniaga gula, jadi tokai gula kan? Kaya. Ada berniaga apa lagi? Berniaga kapal terbang. Berniaga paling-paling kurang, dia mesti dapat untung. Kadang-kadang modalnya 100, tapi untungnya 1000, paling-paling kurang. Yang rugi tu risiko lah. Tapi ramai orang nak berniaga dibanding dengan bekerja sendiri ataupun bekerja dengan kerajaan. Kalau bekerja dengan kerajaan, mungkin untung dia, gaji dia tetap je. Kalau naik pun setahun mungkin tak banyak. Kadang-kadang berniaga ni, satu hari boleh dapat 10,000. Tapi kalau bekerja kerajaan mustahil, satu hari dapat 10,000. Jadi manusia suka berniaga. Maka Allah guna perkataan berniaga. Sebenarnya, dia termasuk amal solat. Masuk solat, masuk puasa. Jadi Allah tak guna salat, Allah tak guna berjihad. Sebab Allah nak manusia tertarik dan akhirnya berlomba untuk mendapatkannya. Sebab dia perniagaan. Okey, apa perniagaan ni? Ataupun bila sebut berniaga, yang pertama sekali orang tanya tentang apa? Berniaga apa ke ataupun untung berapa? Yang pertama, bila kita nak berniaga, kita fikir apa? Berniaga apa ataupun untung berapa banyak? Biasanya logik manusia nak untung. Bila berniaga nak untung. Berniaga apa tu? Nombor 2. Bukan tak penting, tapi nombor 2. Yang pertama, untung berapa banyak. Kalau berniaga benda cantik, benda hebat, tapi untung sikit, orang tak suka. Kadang-kadang berniaga benda tak popular pun, tapi untungnya banyak, orang suka. Sebab target daripada apa-apa perniagaan ialah keuntungan. Maka Allah turut sekali lagi menurunkan ayat mengikut fitrah manusia. Satu, manusia suka berniaga. Yang kedua, manusia suka melihat keuntungannya. Okey, yang Allah nak tawar, yang Allah nak cerita pada kita yang mengaku beriman ni, perniagaan ni, satu perniagaan, apa keuntungannya? Subhanallah. Keuntungannya tunjikum. Ia akan selamatkan kamu min azabin alim, dari azab yang pedih. Rupa-rupanya keuntungannya bukan 100,000, bukan 1 juta, bukan ribu-ribu juta. Tapi keuntungannya bukan dalam bentuk duit. Keuntungannya selamat daripada azab. Bukan setakat azab, tapi azab yang alim, yang sangat pedih. Azab apa ni? Azab di akhirat besok. Yang panasnya 69 kali ganda. Yang makanannya buah zakum yang berduri, yang busuk. Yang minumannya air darah bercampur dengan nanah.
Minumannya air panas yang mendidih. Bila dia minum, sebelum minum kulit mukanya terbakar dan gugur dagingnya. Bila masuk dalam perut, hancur, terputus segala isi perut. Jadi perniagaan yang Allah tawar pada kita bukan 1 juta untung. Bukan ribu-ribu juta. Tetapi selamat daripada azab yang pedih. Yang ni yang manusia tak berapa minat ni. Sebab apa? Manusia tak berapa minat berniaga dengan Allah. Sebab tak nampak duit. Tak nampak duit. Tijarah ma' Allah. Tijarah ma' Allah, tak nampak duit. Tak nampak duit. Yang nampak apa dah? Selamat dari azab neraka. Okey. Cuba tengok kenapa Allah tak bagi tahu perniagaan dengan Allah ni adalah keuntungannya 1 juta. Sedangkan manusia suka duit. Saya ulang soalan. Kenapa Allah tak tawarkan benda yang manusia suka? Kamu nak tak berniaga dengan aku? Kalau kamu berniaga dengan aku, kamu akan dapat 1 juta setiap bulan. Kamu akan dapat banglo mewah percuma. Kamu akan dapat 5 kereta mewah percuma. Kenapa Allah tak boleh tawarkan? Adakah Allah tak mampu? Subhanallah. Maha suci Allah daripada tidak mampu. Macam mana Allah tak mampu bagi 1 juta? Macam mana Allah tak mampu bagi 10 bilion? Sedangkan Allah nak buat apa-apa, kun fayakun. Kun fayakun. Allah nak cipta langit 7 lapis yang tinggi, yang besar, luas, tanpa tiang. Allah tak perlukan masa, Allah tak perlukan kos, Allah tak perlu pembantu. Kun fayakun. Jadi kalau setakat nak tawar 1 juta, nak tawarkan 10 bilion, bagi Allah tak ada masalah. Bahkan disebut dalam satu hadis kudusi, kata Allah, kalau manusia ni daripada awal sejak Nabi Adam sampai akhir kiamat, semua manusia ni, tak tahulah berapa bilion manusia, semua ni Allah kata meminta, masing-masing meminta hajat mereka kepada aku. Ada minta rumah, ada minta isteri, ada minta anak, ada minta kereta, ada minta kebun durian. Semua minta. Berapa ramai ni? Manusia semua daripada Adam sampai kiamat. Dan masing-masing minta kehendak masing-masing. Dan Allah kata, aku bagi semua yang mereka minta daripada semua manusia daripada Adam sampai kiamat. Allah kata apa? Yang aku bagi mengikut permintaan semua manusia dan semua hajat mereka, seumpama tidak sedikit pun mengurangkan kuasa aku, kebesaran aku. Bahkan yang aku bagi tu, kalau nak bayangkan, walaupun aku bagi dah banyak, yang meminta pun ramai, bilion manusia, dan yang minta pun macam-macam, nampak aku bagi tu dah banyak dah. Tapi Allah kata, kalau kamu nak tahu berapa banyak yang aku bagi dan berapa banyak kekurangan aku, Allah kata seumpama celup jari di laut, dan bila angkat jari, ada air yang melekat. Air yang melekat di jari. Jadi yang aku bagi pada semua manusia daripada Adam sampai kiamat, semua permintaan dia, yang jahat, yang beriman, yang kafir, semua aku bagi. Sebenarnya hanya seumpama air yang melekat di jari. Dan baki yang air di laut, itu yang masih aku ada, simpan. Subhanallah. Subhanallah. Sebab itu Allah tak tawarkan duit. Berniaga dengan Allah, Allah tak tawarkan duit. Sebab Allah nak tawarkan benda yang lebih mahal daripada duit. Apa dia? Selamat daripada azab neraka. Yang ni yang manusia tak faham ni. Yang ni manusia tak faham. Benda yang paling penting bukan duit juta-juta. Benda yang paling penting dalam hidup manusia ialah nak selamat daripada neraka. Dan sebenarnya bila manusia berniaga, dia nak dapat duit. Manusia bila berniaga nak dapat duit, tanyalah siapa. Ni ramai pelajar yang berniaga online kan. Dia nak dapat duit. Okey. Dia dapat duit untuk apa? Dia dapat duit untuk apa? Untuk melindungi dirinya daripada lapar. Bukan nak jauh daripada api. Nak lindungkan diri daripada lapar. Nak lindung diri daripada sakit. Nak beli rumah. Untuk apa? Berniaga nak duit. Salah satu nak beli rumah.
Kenapa nak beli rumah? Nak lindungi diri daripada panas matahari. Nak beli apa? Nak beli kereta. Kenapa? Nak beli kereta nak lindungi diri daripada bahaya, daripada panas matahari. Sebenarnya duit ni pun, yang manusia berniaga nak duit ni pun sebenar nak lindungi diri dia daripada benda yang bahaya. Kepanasan matahari, hujan, tidak ada rumah, tidak ada kereta. Sebenar duit yang mereka usahakan sebenar nak lindungi daripada kesusahan. Tapi dia tak faham. Manusia tak faham. Susah yang lagi besar ialah susah azab neraka. Kalau kamu berniaga nak duit, nak beli rumah, nak lindungi daripada kepanasan matahari, daripada hujan, maka logiknya untuk selamat daripada azab neraka 10 kali wajib kamu usahakan. Kalau kamu berniaga nak duit untuk makan supaya tidak lapar, supaya tidak berpenyakit, maka kamu berniaga untuk selamat. Ni bukan lapar ni, bukan penyakit, tapi dibakar daripada api neraka. Lagi 10 kali wajib kamu berniaga dan kamu usahakan. Boleh nampak? Sebenarnya azab daripada api neraka ni lebih mahal daripada duit. Sebab tu ada ayat Quran, Allah kata apa? Allah kata dalam salah satu ayat Al-Quran, orang kafir ni kalau dia ada emas, orang kafir kalau ada emas seluas bumi dan langit, kemudian Allah kata mereka nak gunakan emas seluas langit dan bumi di akhirat untuk apa? Untuk menebus diri mereka daripada azab neraka yang mereka sedang berada di dalamnya. Maka Allah tak akan terima harta emas tu walaupun sebanyak seluas langit dan bumi. Makna apa tu? Duit banyak mana pun, sedikit pun tak boleh selamatkan daripada azab neraka. Yang boleh selamatkan diri manusia daripada azab neraka ialah at-tijarah ma'allah. Berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah. Apa yang perniagaan tu? Nanti Allah akan sebut. Okey? Saya nak sebut satu hadis sahih. Hadis ni panjang, tapi ada kaitan dengan ayat kita. Okey. Hadis ni panjang saya ambil bahagian akhir yang ada kaitan dengan ayat Al-Quran. Okey, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nas, setiap manusia yaghdu. Yaghdu ni apa ni? Keluar pagi. Yaghdu ghadan. Keluar pagi. Semua manusia keluar pagi. Bila dia hidup dia akan keluar pagi. Kemudian Nabi bagi tahu apa tugas manusia ni. Sama ada dia sedar ataupun tak, Nabi nak bagi tahu. Peranan kamu, tugas kamu bila keluar pagi, satu, fabai'un nafsahu. Bai' penjual.
Maka bila orang tu keluar pagi, dia ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Satu, bai'un, dia menjual nafsahu, dirinya, untuk Allah. Start bangun pagi je, dia jual diri dia untuk Allah. Maknanya, semua perbuatan dia, tidur dia, bangun dia, diam dia, bercakap dia, bekerja dia, mengajar dia, bersembang dia, semua dia buat kerana Allah. Ini makna dia jual dirinya kerana Allah. Maka famu'tikuha, maka orang ni sedang membebaskan dirinya daripada neraka Allah. Dengar, Nabi beritahu manusia setiap hari dia berniaga dengan Allah. Sama ada dia berniaga dengan Allah, iaitu dia jual diri dia, semua dia buat kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Tak ada satu perkara nafsu atau perkara orang. Maka orang ni sebenar sedang mu'tiq, sedang memerdekakan, sedang membebaskan dirinya daripada neraka. Ini tujuan berniaga dengan Allah, tunjikum min azabin alim. Tapi syarat apa? Apa saja dia buat, diam dia, bercakap dia, bangun dia, duduk dia, bekerja dia, mengajar dia, bersembang dia, semua kerana Allah. Tak ada satu pun kerana nafsu. Nabi kata orang ni sebenarnya sedang berniaga dengan Allah dan tujuannya mu'tiq, membebaskan dirinya daripada azab neraka. Ataupun golongan kedua, sedar tak sedar, kalau tak masuk golongan satu, dia automatik masuk golongan kedua. Dia tidak ada golongan ketiga, iaitu orang yang mubiquha. Dia jual diri dia kepada nafsu, iaitu apa yang dia buat semua kerana nafsu, semua kerana nafsu orang lain. Bercakap kerana nafsu, makan kerana nafsu, bekerja kerana nafsu, bersembang pun ikut nafsu. Maka dia mubiquha. Kalau mu'tikuha, memerdekakan, membebaskannya daripada api neraka. Kalau mubiquha, dia sedang menghancurkan, ni balik pada nafsunya. Dia sedang menghancurkan dirinya ke dalam neraka Allah. Tidak ada yang ketiga. Jadi kalau kita tadabbur ayat Quran, kemudian hadis ni, lagi kita berhati-hati. Sebab apa? Setiap hari kita sedang berniaga. Sama ada berniaga yang selamatkan kita daripada azab neraka, ataupun berniaga yang menghancurkan kita dan menjunamkan kita ke dalam neraka jahanam. Tidak ada yang ketiga. Saya berniaga dengan Allah pun tak, berniaga dengan nafsu pun tak. Tak ada. Salah satu je. Salah satu daripada dua ni. Tidak ada yang ketiga. Okey? Jadi kita harap insya-Allah kita termasuk orang yang menjual diri kita, menjual harta kita kerana Allah, kerana agama Allah. Maka hasilnya mu'tiquha. Kita akan memerdekakan diri kita daripada azab Allah yang sangat pedih. Sebab tu kata seorang ulama salafus salih, dia kata kita ni seumpama tawanan perang. Kita seumpama tawanan. Semua kita ni sedang ditawan. Ditawan oleh apa? Oleh nafsu, oleh dunia. Dan apa sifat orang yang sedang ditawan? Apa sifat orang yang sedang ditawan? Apa dia buat? Dia akan usahakan pagi, petang, siang, malam untuk membebaskan dirinya. Jadi kalau kita orang beriman, kita sedang ditawan oleh nafsu, oleh dunia, oleh masyarakat. Maka kita kena bebaskan diri kita daripada tawanan itu supaya kita selamat daripada neraka. Ataupun kita tawanan nafsu, tawanan harta, tawanan dunia, tapi kita tak usaha memerdekakan. Maka percayalah, di akhirat besok kita akan dibakar dalam api neraka, iaitu kita akan terus ditawan pula oleh neraka Allah. Okey? Sekarang Allah dah sebut perniagaan dengan Allah. Yang kedua, keuntungan. Sekarang Allah nak sebut apa jenis perniagaan ni, apa modalnya. Setiap perniagaan mesti ada modal. Setiap perniagaan mesti ada modal. Kalau keuntungannya sangat besar, iaitu selamat daripada api neraka yang 69 kali ganda dan berjaya pula masuk syurga, maka kita boleh bayangkan modalnya mesti besar, modalnya mesti mahal. Kalau kita nak berniaga untuk 1,000, modal kecil. Kalau nak berniaga modalnya,
Kalau kita nak berniaga, untungnya 1 juta, modalnya mesti besar. Kalau kita nak berniaga, untungnya 1 bilion, maka modalnya mesti lagi besar. Logik macam tu. Maka kalau kita nak berniaga dengan Allah, yang untungnya bukan 1 juta, bukan 1 bilion, tapi selamat daripada neraka dan berjaya masuk syurga, maka modalnya lagi mahal. Berapa bilion agaknya? Berapa bilion agaknya? Bukan duit. Bukan bilion. Modalnya tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah. Wa rasulihi, dan Rasulnya. Asas berniaga dengan Allah, mesti percaya pada Allah. Mana boleh kita berjaya dalam perniagaan, kita tak percaya pada tuan ataupun owner kepada syarikat tu. Kita tak percaya pada tuan punya syarikat, mana kita mungkin berjaya. Jadi kalau nak berniaga dengan Allah, mesti percaya pada Allah, mesti beriman dengan Allah. Dan tak cukup beriman dengan Allah, wajib beriman dengan Rasul. Dikembarkan. Makna apa? Allah nak bagi tahu, kalau kamu beriman dengan Allah tapi menolak Rasul, kamu tak mungkin berjaya dalam perniagaan. Sebab asas kepada kejayaan, mesti percaya pada Allah dan Rasul. Mesti ikut perintah Allah dan ikut sunnah Nabi. Tak boleh dipisahkan. Siapa yang ambil Quran saja, dia tertipu. Dia bukan berniaga dengan Allah, tapi berniaga dengan syaitan. Siapa yang ambil Rasul saja, menolak Al-Quran, dia juga tertipu. Dia bukan berniaga dengan Allah, dia berniaga dengan syaitan. Walaupun dia baca Al-Quran, walaupun dia baca hadis Nabi. Okey. Ini asas. Kemudian modalnya apa? Apa modal? Wa tujahiduna, dan kamu berjihad. Kamu berjihad. Berjihad ni umum. Bila sebut jihad, satu lagi qital. Qitalun. Bila sebut qital, berperang dengan senjata. Kalau sebut qital, dia lebih sempit, iaitu berperang dengan senjata. Tapi kalau sebut jihad, umum. Sama ada berdakwah dengan apa sahaja. Ataupun termasuk juga berperang. Jadi bila sebut jihad dalam Al-Quran, dia lebih luas. Tapi kalau qital, berperang dengan senjata saja. Jadi bila sebut jihad, mungkin berdakwah, dengan berceramah, dengan tazkirah, dan mungkin membantu orang untuk pergi berdakwah, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan pengalaman kita, mungkin dengan duit kita, dia lebih luas. Okey. Jadi modal untuk berniaga dengan Allah ialah berjihad pada jalan Allah. Bukan pada jalan nafsu kamu, bukan pada jalan dunia, mesti betul-betul ikhlas kerana Allah. Pada jalan Allah. Apa maksud jalan Allah? Fi sabilillah. Fi sabilillah makna jalan yang ada dua maksud. Jalan yang ditetapkan Allah. Yang kedua, jalan meninggikan Okey. Bila sebut fi sabilillah, dia merangkumi dua maksud. Pertama, jalan yang ditetapkan oleh Allah. Makna kita tak boleh nak memandai-mandai. Kita kononnya berjihad pada jalan Allah, tapi ikut cara kita, ikut nafsu kita, ikut pendapat orang ramai. Tak boleh. Bila sebut jalan Allah,
Kenapa dia nak disandarkan jalan tu kepada Allah? Sebab jalan tu telah ditetapkan oleh Allah. Tak boleh tokok tambah, tak boleh dikurangkan. Yang kedua, jalan ni dengan tujuan untuk meninggikan agama Allah. Bukan untuk mengisi perut kita, bukan untuk membesar rumah kita, bukan untuk keselesaan hidup kita di dunia. Betul-betul nak meninggikan agama Allah. Contoh yang paling jelas, bagaimana sahabat-sahabat di Mekah korbankan segala-gala untuk meninggikan agama Allah sampai tahap apa? Mereka tinggal harta mereka, tinggal kampung halaman mereka, pergi ke Madinah. Untuk apa? Untuk meninggikan agama Allah. Langsung tak ada kepentingan peribadi. Okey. Jadi modalnya apa? Berjihad pada jalan Allah, modalnya apa? Bi amwalikum, dengan harta-harta kamu. Harta-harta kamu. Berapa bilion? Allah tak sebut. Kalau Allah kata berniaga dengan Allah, modalnya 1 juta, maka orang miskin tak ada perlu nak berniaga dengan Allah. Tengok, rahmatan. Rahmat Allah kepada semua hamba-Nya apa dia? Allah tak tetapkan. Bahkan Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan, melainkan setakat yang orang tu mampu. Sebab tu kalau kita baca kisah orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah, dan sebahagian mereka duduk di masjid Nabi, dipanggil ahli suffah. Ahli suffah ni orang miskin yang tak ada pekerjaan, tak ada rumah. Lebih kurang 70-80 orang duduk di bucu masjid Nabi. Masjid Nabi kita tahu, masjid yang tidak ada bumbung kecuali pelepah tamar. Bila hujan ke, bila panas, memang kena. Kemudian lantai dia bukan tai, bukan sejadah, lantainya tanah. Di situlah golongan ahli suffah, orang fakir yang kebanyakan datang daripada Mekah tinggal. Situlah tempat tinggal mereka. Tapi mereka ni hidup sentiasa dengan ilmu. Mereka belajar agama, bahkan Abu Hurairah juga termasuk dalam golongan ahli suffah, orang miskin. Walaupun dia ahli suffah, walaupun perutnya sentiasa lapar, tapi dialah perawi hadis Nabi yang paling banyak, 5,000 hadis. Jadi orang miskin di zaman Nabi sangat mulia, sangat bermaruah. Mereka tak pernah meminta-minta sedekah. Walaupun lapar, walaupun tak ada pekerjaan. Jadi nak beritahu, orang ahli suffah ni, yang miskin ni, ada tak peluang berniaga dengan Allah? Ya, ada. Allah sebut dalam surah At-Taubah, ayat 92, bila Nabi isytihar perang, ahli suffah yang miskin, yang tak ada duit ni, berebut pergi jumpa Nabi. Minta apa? Minta Nabi cari kenderaan supaya boleh mereka ikut berperang. Ini dalam peperangan Tabuk. Kemudian Nabi jawab apa? Aku tak ada kenderaan untuk membawa kamu pergi berperang bersama aku. Aku tak ada kenderaan. Maka apa berlaku pada ahli suffah ni? Orang yang miskin, yang tak ada duit. Maka mereka tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Mereka berpaling dalam keadaan air mata mereka mengalir. Mereka menangis hazanan, sedih, sebab mereka tak ada benda yang nak infakkan. Mereka juga termasuk orang yang berjihad walaupun duit tak ada. Sebab tu Allah kata, modal berniaga harta. Kalau kamu ada, tak mesti banyak. Kadang-kadang ada RM1, bagi RM1. Kadang-kadang kamu ada masa, bagi masa. Kadang-kadang kamu ada tenaga, bagi tenaga. Kadang-kadang kamu ada pengalaman, bagi pengalaman. Okey. Modal yang kedua, wa anfusikum, dan jiwa kamu. Jiwa kamu. Okey. Biasanya Allah sebut kalau berniaga dengan Allah, modalnya harta dengan jiwa ataupun dengan roh kita. Dia antara jiwa dengan roh, antara jiwa ataupun antara nyawa dengan harta, yang mana manusia lebih sayang? Manusia lebih sayang roh ataupun nyawa dibanding dengan harta. Jadi nyawa tu lebih mahal. Tapi kenapa Allah sebut harta dahulu? Ada ahli tafsir mengatakan Allah sebut yang kurang berat dahulu supaya bagi motivasi kepada orang beriman. Kalau sebut kena korbankan nyawa terus, mungkin dia terkejut dan mungkin rasa berat. Maka bahasa Al-Quran bagi motivasi kepada orang nak berjihad. Mula-mula bagi harta dulu. Nyawa nombor 2.
Kalau terus bagi nyawa, mungkin itu satu bebanan kepada orang-orang yang beriman, apatah lagi mereka yang baru memeluk Islam. Okey? Jadi modalnya apa? At-tijarah ma'allah. Perniagaan dengan Allah. Kemudian keuntungannya selamat dari azab Allah. Modalnya apa? Modal satu, harta. Yang kedua, nyawa. Okey? Jadi untung selamat daripada azab Allah, tapi modalnya apa? Untung sangat besar, sangat mahal. Selamat daripada azab Allah bermakna juga dapat masuk syurga yang kekal abadi. Maka modalnya mesti mahal. Satu harta dan lagi mahal ialah nyawa. Jadi kalau kita fikir secara logik, gadai nyawa untuk selamatkan nyawa daripada azab Allah. Logik tak? Logik. Sangat logik. Gadai nyawa kamu sekejap untuk selamatkan nyawa kamu selama-lamanya daripada azab neraka. Oh, berbaloi. Berbaloi. Jangan kita berniaga dengan manusia, duit habis. Dan kita dapat rehat, dapat seronok. Tapi akhirnya nyawa kita, badan kita tak selamat, dibakar dalam neraka. Tak berbaloi. Jadi buatlah pilihan bijak, sama ada nak berniaga dengan Allah ataupun berniaga dengan nafsu. Kalau berniaga dengan nafsu, mungkin selamat harta sementara, selamat nyawa sementara, tapi akhirnya kekal dalam neraka. Jadi korbankan untuk sementara demi untuk selamatkan nyawa kita dalam tempoh yang kekal selama-lamanya. Sebab tu Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum lepas tu fayaqtuluna wa yuqtalun. Yuqa fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Okey, cuba tengok ayat ni juga menghuraikan ayat yang kita sedang belajar daripada surah Saf. Inna Allah, sesungguhnya Allah ishtara, telah membeli minal mu'minin, daripada orang beriman. Makna apa ni? Bila sebut perniagaan, mesti ada jual beli. Tidak ada perniagaan yang tidak ada jual beli. Satu pihak membeli, satu pihak lagi menjual. Itu baru nama perniagaan. Jadi Allah kata dalam surah Saf, nak tak aku tunjuk pada kamu satu perniagaan. Dan perniagaan mesti ada jual beli. Apa jual beli apa ni? Okey, Allah sebut Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Pembeli, penjual barang.
barang yang dijual. Ini rukun perniagaan. Kemudian keuntungan. Barang yang dibeli. Okey. Allah beritahu rukun jual beli, rukun perniagaan dengan Allah. Allah telah istara membeli daripada siapa? Orang beriman. Jadi pembelinya siapa? Allah. Bila Allah membeli, Allah membeli daripada orang beriman. Jadi pembelinya Allah daripada orang beriman. Makna orang beriman penjual, mukmin. Apa yang Allah beli daripada orang beriman? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Jadi barang yang dibeli apa dah? Barang yang dibeli oleh Allah, harta dan nyawa. Okey, bayaran yang Allah bayar pada orang beriman apa dah? Bi anna lahumul jannah, bahawa bagi mereka, milik mereka adalah jannah, syurga. Surah Saf, Allah kata selamat daripada azab neraka. Sebenarnya bila selamat daripada azab neraka, dijamin dia akan masuk syurga. Sebab di akhirat besok ada dua tempat je. Tidak neraka, syurga. Kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Kalau tak masuk neraka, masuk syurga. Jadi Allah kata, yang Allah bayar pada harga bayaran ialah jannah. Syuqatilu, mereka berperang pada jalan Allah, fayaqtulun, mereka berperang, dan wayuqtalun, dan ada ketika mereka yang dibunuh ataupun mereka mati syahid. Okey. Harga bayaran apa dia? Harga bayarannya adalah syurga. Harga bayarannya adalah syurga ataupun selamat dari azab. Tengok dalam ayat ni pun sebenarnya kalau kita tadabbur, kita semakin rasa rahmat Allah. Kalau kita tadabbur betul-betul ayat 111 surah At-Taubah, kita akan semakin rasa rahmat Allah kepada kita. Apa rahmat Allah? Iaitu Allah membeli. Beli apa? Nyawa kita dan harta. Sebenarnya nyawa kita dan harta kita sebenarnya milik siapa? Milik Allah. Jadi Allah beli barang dia, bukan barang kita. Kenapa Allah bagi barang dia pada kita, kemudian dia minta kita jual balik barang dia sendiri kepada Allah, kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah nak bagi yang lebih mahal daripada yang dia bagi pada kita semasa kat dunia. Iaitu Allah nak bagi syurga. Aku bagi kamu nyawa, aku bagi harta, kamu kat dunia, kamu hidup tak puas. Ada sakit, ada tua, ada miskin, ada risau, ada takut, tak bahagia, sedih, dan akhirnya berakhir dengan kematian. Okey, aku nak kamu jual balik barang tu. Untuk apa? Untuk aku bagi nyawa dan harta yang kekal abadi, yang tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada sedih, tidak ada risau, tidak ada hilang, tidak ada kematian. Jadi kalau kamu nak barang yang lagi mahal, yang kekal abadi, aku minta kamu jual balik barang yang aku bagi. Ada tak manusia yang macam tu? Saya bagi analogi. Saya bagi analogi. Kita miskin. Ada orang kaya tu, jutawan, ajak kita berniaga dengan dia. Dengan baik-baik. Analogi ni supaya kita lebih faham dan semakin kita rasa rahmat Allah kepada kita. Okey. Jadi kita miskin, datang orang kaya, jutawan, ajak kita berniaga. Dia tahu kita miskin.
Kemudian kita tanya, berapa modal ni? Kalau saya nak berniaga. Orang kaya tu kata modalnya 1 juta. Kita pun bagi tahu, tuan, saya memang miskin. Macam mana saya nak dapat 1 juta? 100 pun susah nak dapat. Maka kata jutawan tu, okey, aku bagi modal aku 1 juta kepada kamu. Dan bila kamu berniaga ni, dengan modal aku, kamu akan dapat keuntungan bilion untuk kamu. Agak-agaklah kita dalam keadaan macam tu, kita segera sambut tak tawaran jutawan tu? Modal daripada dia, keuntungan pun kita yang akan dapat. Kita sambut segera ke kita berfikir panjang? Ya Allah, kita akan setuju masa tu juga. Itulah yang Allah nak bagi tahu. Aku nak bagi kamu nak berniaga untuk dapat syurga, tak ada modal kan? Okey, aku cipta kamu, aku bagi harta pada kamu, dan kamu gunalah barang aku ni, kamu jual balik pada aku, dan kamu berniaga dengan aku untuk apa? Untuk kamu dapat keuntungan syurga yang kekal abadi. Ada lagi rahmat yang lebih besar daripada rahmat Allah. Sebab itulah diriwayatkan, bila turun ayat ni, semua sahabat yang faham tu dia suka. Semua sahabat yang faham maksud ayat ni dia suka. Tapi ada seorang lagi yang lagi faham, dia menangis. Ada seorang sahabat, kefahaman dia jauh lebih hebat daripada sahabat yang lain. Sahabat yang lain faham, mereka gembira dengan tawaran Allah. Jual harta kita, jual nyawa kita, dapat balik nyawa, dapat balik harta yang lagi baik dan kekal abadi. Suka. Tapi ada sahabat yang lagi faham, dia menangis. Siapa sahabat tu? Iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila sahabat tanya, ya Amirul Mukminin, ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Sepatut kamu gembira, Allah nak bagi syurga ni. Allah nak selamatkan kamu daripada neraka. Kenapa menangis? Gembiralah. Maka jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku menangis bukan sebab tak suka dengan syurga, bukan sebab tak suka selamat daripada azab Allah. Tak. Aku menangis sebab memikirkan betapa besar, betapa luasnya rahman Allah kepada kita semua. Allah kata dia nak beli barang. Barang siapa? Barang dia. Dia bagi barang pada kita, dia nak beli balik barang tu, dan dia nak bagi barang yang lebih baik. Ya Allah, Tuhan yang maha luas rahmatnya. Tuhan yang sangat luar biasa rahmat kasih sayangnya pada kita. Macam saya lah. Saya bagi pada pelajar sebuah kereta BMW. Harga dia 1 juta. Lepas seminggu, saya kata jualah kereta tu kepada saya. Saya bagi percuma pada dia. Tapi akhirnya saya nak beli barang saya. Saya kata jualah BM kamu yang aku bagi tu secara percuma. Jual kepada aku untuk aku bayar yang kereta lagi model baru dan lagi mewah, lagi mahal. Tak ada manusia macam tu. Kalau ada, manusia tu gila. Tapi bila Allah buat, Allah bukan bermasalah. Tapi itulah gambaran rahmat Allah yang sangat besar dan sangat luar biasa kepada hamba-Nya. Jadi marilah kita berniaga dengan Allah. Yang keuntungannya bukan 1 bilion. Keuntungannya bukan bilion-bilion. Tapi keuntungannya lebih mahal daripada bilion. Iaitu selamat daripada azab Allah dan dipastikan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba, okey, kita habiskan ayat sebelah ni. Kemudian Allah kata apa? Zalikum. Demikian itu khairun. Lebih baik bagi kamu. Apa yang lebih baik ni? Okey, berniaga dengan Allah. Modal apa dia?
modal, harta dan nyawa. Keuntungan, selamat dari api neraka dan dapat surga. Okey, berniaga dengan manusia, modalnya harta. Mungkin nyawa taklah. Keuntungannya apa? Dapat dunia. Akan binasa. Cuba tengok mana lebih untung. Berniaga dengan Allah, modalnya harta dan nyawa. Berniaga dengan manusia, mungkin harta sajalah. Tapi berniaga dengan Allah, keuntungannya selamat daripada api neraka dan dapat masuk syurga kekal. Tapi berniaga dengan manusia, keuntungannya dunia yang akan binasa. Yang mana lebih baik? Maka Allah kata, zalikum, yang ni khairun, lebih baik bagi kamu. Lebih baik daripada apa? Berniaga dengan manusia. Berniaga dengan nafsu. Bila tu ia lebih baik? In kuntum ta'lamun. Sekiranya kamu mengetahui. Kalau kamu tahu, kamu akan buat yang ni. Kamu tinggal berniaga dengan manusia. Tapi sekarang realitinya, yang mana lebih ramai? Berniaga untuk dapat dunia atau berniaga untuk dapat syurga? Berniaga dengan nafsu manusia ataupun berniaga dengan Allah? Yang mana lebih ramai? Realitinya yang ni lebih ramai. Kenapa? Sebab la ta'lamun, kamu tak tahu. Mulut kamu baca Quran, mulut kamu khatam Al-Quran, tapi kamu tak yakin. La ta'lamun, kamu tak yakin dengan apa yang kamu baca. Sebab tu untuk berniaga untuk dapat dunia, manusia sanggup keluar pagi balik petang. Manusia sanggup buat apa saja sampai tengah malam. Manusia sanggup jual muka, pergi rumah ke rumah, jual barang. Demi untuk apa? Dunia. Tapi berniaga dengan Allah, manusia tak sanggup. Kadang-kadang kita solat. Solat tu sebenarnya berniaga dengan Allah. Tak perlu jual muka pada orang pun. Tapi solat jadi malas. Solat dibuat lewat. Nak bangun malam pun susah. Nak baca Quran pun, masa baca Quran, berapa ramai yang baca Quran, dia rasa dia sedang berniaga dengan Allah. Kalau dia baca Quran dan dia tadabbur, dia yakin masa tu dia sedang berniaga dengan Allah, dia tak akan baca sikit. Sebab keuntungannya yang akan bagi siapa? Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia akan baca lagi banyak. Bila dia bersedekah, dia yakin dia berniaga dengan Allah, dia tak akan bagi sikit. Sebab dia tahu yang akan bagi keuntungan bukan bos dia, bukan manusia, tapi pencipta langit dan bumi. Dia akan sedekah banyak. Kalau ta'lamun, kalau kamu tahu. Tapi manusia untuk diri dia, untuk keluarga dia, dia boleh habiskan puluh ribu, ratus ribu. Untuk beli rumah dia, sampai 1 juta dia sanggup. Tapi untuk beli rumah di syurga, untuk jadikan kubur dia taman-taman syurga, kedekut. RM50 pun dia berkira. Sebab apa? La ta'lamun. Kamu tak yakin. Kamu tak yakin. Jadi, kita akan sentuh lagi pasal perniagaan dengan Allah dalam ayat seterusnya di minggu akan datang insya-Allah. Kita berhenti setakat ayat yang ke-11. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan hurai lebih detail bagaimana berniaga dengan Allah. Apa patut kita buat? Boleh tak kita berniaga dengan Allah 24 jam? Boleh. Bahkan kalau betul berniaga dengan Allah, kalau betul ikhlas berniaga dengan Allah, dia mesti 24 jam. Sebab bila berniaga dengan Allah, dia tak boleh buat separuh-separuh. Dia tak boleh buat bermusim. Bila separuh-separuh, bukan kerana Allah. Bila bermusim, bukan kerana Allah. Jadi insya-Allah akan datang kita akan bincang lebih detail bagaimana nak berniaga dengan Allah 24 jam. Bagaimana nak berniaga yang keuntungannya selamat daripada neraka dan berjaya masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Soalan dalam konteks kita di Malaysia yang tidak berperang, bagaimana menjalankan? Saya dah sebut tadi,
Berniaga, bila sebut jihad, dia lebih luas daripada berperang, daripada kital. Bila sebut berjihad, termasuklah berdakwah. Jadi dalam konteks negara kita, boleh tak kita berniaga dengan Allah? Jawapannya boleh dan sangat terbuka luas. Kita mengajak orang kenal Allah, mengajak orang pergi kelas, pergi berdakwah, ajar orang kenal Tuhan, ajar orang solat, berniaga dengan Allah. Apa saja kita buat, semuanya kerana Allah. Bila kita bercakap, kita berfikir, yang aku cakap ni Allah redha tak? Kalau Allah tak redha, kita diam. Kita sedang berniaga dengan Allah. Bila ada hadis sahih dan sesuai untuk disampaikan, kita pun sampai kerana Allah. Masa tu kita sedang berniaga dengan Allah. Jadi berniaga dengan Allah sangat luas, boleh dilakukan oleh sesiapa saja, di mana-mana sahaja. Syarat dia, asas dia mesti beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, dia buat apa saja mesti kerana Allah. Jangan ada sikit pun kerana nafsu. Ada apakah? Okey, ada soalan tadi daripada Roslan. Ya. Soalan daripada Roslan. Ahli sufah ni dia tak bekerja, Nabi tak marah ke? Ataupun Nabi redha ke? Sebenarnya ahli sufah dia tak bekerja bukan sebab malas. Tapi ada yang memang tak ada kerja, memang dah cari kerja tak ada. Ada yang memang tak mampu bekerja. Jadi sebab tu tak timbul ahli sufah ni mengingkari perintah Rasul. Bahkan Nabi galakkan mereka bekerja, dan ada mereka yang mampu bekerja, mereka bekerja. Nabi sebut dalam satu hadis, daripada kamu meminta-minta, lebih baik kamu cari tali, pergi ke hutan, cari kayu api dan menjual kayu api. Dan ada ahli sufah yang buat macam tu. Mereka tak sanggup nak meminta. Sebab apa? Itu menjatuhkan maruah mereka. Mereka tetap bergantung kepada Allah walaupun miskin. Jadi sebenarnya tak timbul ahli sufah ni malas. Mereka yang ada peluang bekerja, mereka bekerja. Yang tak mampu tu dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain. Sebab itulah kadang-kadang Nabi panggil sahabat-sahabat ahli sufah makan di rumahnya. Kadang-kadang sahabat lain daripada Ansar panggil ahli sufah makan di rumah masing-masing. Jadi sebenarnya tak timbul isu ahli sufah ni malah bekerja. Apakah niat terbaik dalam menjadi apa yang kita buat setiap hari adalah sebuah perniagaan kita dengan Allah. Pastikan syarat dia apa dia? Syarat asas kepada berniaga dengan Allah iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Dan kalau kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita kena pastikan yang kita buat yang Allah redha. Yang kita buat sama dengan sunnah Nabi. Jadi nak pastikan apa yang kita buat setiap hari adalah satu perniagaan dengan Allah, pastikan yang kita buat yang Allah redha. Kalau amalan tu Allah tak redha, stop. Itu bukan berniaga dengan Allah, itu berniaga dengan manusia. Stop dan cari apa yang Allah redha. Kadang-kadang amalan tu kita dah buat 20 tahun, 30 tahun. Tengok-tengok yang Nabi tak buat, Allah tak redha, stop. Sebelum ni bukan berniaga dengan Allah. Yang lepas-lepas. Sekarang aku nak berniaga dengan Allah, maka Allah syaratkan mesti ikut sunnah Nabi. Okey. Adakah menghadir kelas tadabbur ini? Dia sebenarnya bergantung pada niat. Ada orang pergi kelas tadabbur betul-betul nak faham Al-Quran, dan bila dia faham, Quran mengajar dia supaya dia wajib beramal. Lepas dia beramal, Quran juga mengajar dia sampaikan. Kalau semua proses itu ada, insya-Allah dia buat kerana Allah. Tapi bukan semua yang datang kelas tadabbur kerana Allah. Kita tak tahu niat masing-masing. Tapi bila kita faham, betulkan niat. Ada datang sebab nak penuhkan masa kosong, bukan berniaga kerana Allah. Ada yang datang kelas kerana nak berniaga, jual barang dia, bukan berniaga kerana Allah. Itu berniaga dengan manusia. Sebab tu kita pernah dengar kan, golongan yang pertama dicampak dalam neraka siapa? Orang yang baca Quran, orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan Al-Quran. Ini yang pertama dicampak dalam neraka. Sebab apa? Amalannya nampak cantik tapi niat tak betul. Dia baca Quran siang dan malam supaya orang kata pada dia, dia tu wara', dia tu pembaca Al-Quran, dia tu alim. Maka dicampak dalam neraka. Sebab niat. Juga orang yang berjihad pada jalan Allah, pada zahirnya nampak cantik, korbankan nyawa, korbankan harta, tapi sebenarnya bukan kerana Allah. Yang pertama dicampak dalam neraka. Dan yang ketiga, orang yang suka bersedekah pada gambaran zahir kerana Allah, fi sabilillah, tapi sebenarnya
Niatnya supaya orang kata dia adalah dermawan. Dia yang pertama dicampak dalam neraka. Jadi semuanya bergantung pada niat. Banyak manusia kedekut dengan Allah kerana tak yakin. Betul. Allah dah sebut, in kuntum ta'lamun. Yang berniaga dengan Allah adalah terbaik. Bila kamu yakin. Bila kamu tak yakin, kamu akan kedekut. Sebab apa? Nak yakin pada Allah, kena yakin pada benda-benda yang tak nampak. Semua yang Allah janji tak nampak. Selamat daripada neraka tak nampak, syurga tak nampak, pahala tak nampak. Sebagaimana Allah sendiri tak nampak. Kalau kita yakin pada Allah yang tak nampak, maka semua janji Allah yang juga tak nampak, kita akan yakin. Adakah men-share rakaman-rakaman dakwah? Ya, kalau buat kerana Allah. Tapi jangan cukup share rakaman dakwah je. Jangan cukup dengan itu sahaja. Sebab dakwah ni kadang-kadang kena berdepan. Kadang-kadang orang kita share, dia tak dengar pun. Kadang-kadang dia dengar tapi tak faham. Ataupun dia salah faham. Jadi perlu kadang-kadang yang paling baik, dakwah yang paling berkesan ialah kita bergaul dengan dia, bertanya khabar, bantu masalah dia. Mungkin itu lebih berkesan dan lebih menyentuh hatinya. Amalan menyambut tahun baru dengan berdoa sebelum dan selepas maghrib. Tidak ada zaman Nabi. Amalan sambut tahun baru. Tahun baru itu tahun hijrah. Tahun hijrah bermula pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar. Tahun hijrah zaman Nabi tak ada lagi, tak bermula pun. Bulan Muharram ada, tapi tahun hijrah tak ada zaman Nabi. Dia bermula kiraan tahun hijrah ialah zaman Umar Al-Khattab. Jadi kalau tahun hijrah bermula pada zaman Umar, sah. Nabi tak pernah sambut ma'al hijrah. Nabi tak pernah baca doa awal tahun dan akhir tahun. Itu bukan amalan Nabi. Dan saya ulangkan, bila kita sambut ma'al hijrah, bila kita baca doa awal tahun dan akhir tahun, itu bukan berniaga dengan Allah. Sebab apa? Yang kita buat tak sama dengan Nabi. Allah kata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul kamu cinta pada Allah, kalau betul kamu nak berniaga dengan Allah, syarat utamanya fattabi'uni, ikut Nabi. Jadi jangan, yang Nabi anjurkan sebenarnya lebih baik daripada sambut ma'al hijrah. Yang Nabi suruh kita buat lebih baik daripada baca doa awal tahun dan akhir tahun. Apa dia? Nabi suruh kita baca doa awal pagi dan akhir siang hari. Setiap hari. Baca zikir pagi, baca zikir petang. Kebetulan besok tahun baru. Besok lagi kita baca, lusa kita baca. Itu yang terbaik. Sebab apa? Allah memuji orang beriman yang akalnya waras. Ulil albab. Siapa ulil albab? Ya Allah sebut dalam Quran. Adakah yang baca zikir awal tahun dengan akhir tahun? Bukan. Ulul albab ya Allah puji ialah orang yang allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berakal ya Allah puji ialah orang yang sentiasa berzikir pada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Sama ada awal tahun ke, tengah tahun ke, hujung tahun ke, sentiasa ingat pada Allah. Itu ulul albab. Kalau banyak masa tak ingat pada Allah, tiba-tiba akhir tahun baru nak berdoa, dia bukan ulul albab. Dia lebih kepada ahmad albab. Untuk bidang profesional yang bekerja full time, bagaimana nak pastikan masa dia berkhidmat itu adalah sedang berniaga dengan Allah? Ke perlu beramal agama sahaja, perlu dikira berniaga dengan Allah? Dia sebenar bidang apa pekerjaan kita, profesional apa yang kita lakukan, itu tak penting. Yang penting ialah yang kita buat yang Allah redha. Kadang-kadang kita kerja bahagian doktor pakar, tapi dengan kita merawat orang yang sedang sakit kerana Allah. Allah suka tak? Ya, Allah suka. Bahkan Nabi sebut antara amalan yang paling Allah suka ialah yang banyak memberi manfaat pada orang. Tapi ingat, yang paling banyak memberi manfaat pada orang ialah ilmu agama. Kadang-kadang kita rawat dia, sakit dia hilang, badan dia sihat, tapi hati dia tak beriman kepada Allah. Maka selepas kita rawat dia, fizikal dia, rawatlah hati dia. Sambil-sambil kita rawat, bagilah satu ayat, bagilah satu hadis untuk merawat pula hati dia supaya dia berniaga pula dengan Allah dan dia selamat daripada azab Allah. Kita kerja elektrik kan, TMB, kita guna tenaga kita, masa kita untuk bagi kemudahan pada orang. Kerana Allah, itu berniaga pada Allah. Tapi jangan lupa untuk memberi ilmu kepada orang yang sekeliling kita, apatah lagi keluarga kita, sahabat kita, supaya mereka kenal Tuhan,
mereka beriman kepada Allah dan mereka juga berniaga kepada Allah. Okey. Ustaz, rajin follow tadabbur online adalah termasuk majlis yang dinaungi malaikat. Betul kalau niat kita kerana Allah, tapi syarat dia tak berhenti setakat berilmu. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah melaknat orang yang berilmu tapi tidak sampaikan. Jadi follow kelas tadabbur online itu baru step pertama untuk berniaga dengan Allah. Dia ada step kedua, iaitu kita beramal. Step yang seterusnya iaitu kita sampaikan. Dan bila kita sampaikan orang tak suka, step yang keempat kita sabar. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Wal Asri, orang yang tak rugi ialah allazina amanu, orang beriman. Yang kedua, wa amilus salihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, dia menyampaikan, dia selalu berpesan dengan kebenaran. Dan bila ada ujian, orang tak suka, orang pulau dia, wa tawassaw bis sabri, dia sabar. Wallahu a'lam. Berniaga dengan Allah untuk minta syurganya ataupun minta jauh daripada api neraka. Niat manakah yang perlu ditujukan? Buat kerana Allah. Bila buat betul-betul kerana Allah, ibtigha'a mardatillah, insya-Allah automatik dapat syurga, selamat daripada neraka. Jadi niat betul-betul kerana Allah. Tapi kalau sambil itu kita niat untuk selamat daripada neraka, tak salah. Sebab Allah bagi tahu keuntungan berniaga dengan Allah, tunjikum min azabin alim. Allah sendiri beritahu keuntungan berniaga dengan Allah, selamat daripada azab neraka. Jadi kadang-kadang kita buat amalan nak selamat daripada azab neraka, tak salah. Kenapa nak selamat? Sebab Allah bagi tahu keuntungannya selamat daripada azab neraka. Tapi asas yang paling penting, niat kita ialah kerana Allah, untuk mencari redha Allah. Bila dapat redha Allah, pasti selamat daripada neraka dan dapat masuk syurga. Tak mungkin orang yang Allah redha, Allah tak masukkan ke syurga dan Allah tak selamatkan daripada neraka. Bolehkah kalau orang sedekah kat kita, ibu tunggal dan anak yatim, tapi kita duduk dengan ibu bapa dan ibu bapa MKN sekali? Oh, makan. Oh, ingat Majlis Keselamatan Negara. Dan ibu bapa makan sekali apa yang disedekahkan. Okey, nanti. Sebelah soalan. Bolehkah kalau orang sedekah kat kita, okey, kita layak tak terima sedekah? Layak tak layak tengok kita termasuk tak orang miskin, orang fakir. Anak yatim tak mesti layak dapat sedekah. Anak yatim kalau kaya dia tak layak dapat sedekah. Tapi perlu dibantu dari segi apa? Dari segi kasih sayang. Jadi kalau kita miskin, maka kita layaklah dapat sedekah. Okey? Kemudian kita pula duduk dengan ibu bapa. Mana ibu bapa kita ada? Adakah ibu bapa kita juga miskin? Sehingga mereka makan bersama kita dan apa yang orang sedekah pun ibu bapa kita makan. Soalan dia, ibu bapa kita miskin tak? Kalau ibu bapa kita tak miskin, sepatutnya ibu bapa yang bantu kita, bukan orang lain. Kalau ibu bapa kita miskin juga, ibu bapa kita pun layak dapat sedekah dan boleh makan bersama. Okey, dah. Masa tadabbur surah Al-Lail, Ustaz kata jika simpanan kita melebihi apa yang kita berikan, kita perlu lagi pemberian terbaik. Apa maksud? Jika simpanan kita melebihi apa kita berikan, tak. Saya rasa salah faham kot. Dalam surah Al-Lail ada seorang yang bertanya, berapa banyak kita nak bagi? Saya kata jawapannya ialah bergantung kepada kekuatan iman kita dan bergantung kepada setakat mana bila kita bagi, dia tak memudaratkan orang yang kita tinggal. Sebab itulah kalau kita tengok sejarah sahabat, macam-macam mereka memberi. Abu Bakar bagi semua. Sebab apa? Mungkin anak dia dah besar panjang, anak dia tak bergantung pada dia dan dia cukup yakin rezeki Allah dah tetapkan. Kalau dia bagi semua pun dia yakin dia boleh cari lagi melalui cara berniaga. Tapi Umar bagi separuh. Maka betul Abu Bakar lakukan. Betul. Yang Umar lakukan bagi separuh. Betul. Mungkin Umar ada tanggungan lagi, maka dia bagi separuh. Ada pula sahabat yang nak sedekah bila dia sakit dan sakit dia tu boleh membawa kepada kematian, dia nak sedekah semua. Nabi kata jangan. Dia minta nak sedekah 2/3. Nabi kata jangan. Dia minta nak sedekah separuh. Nabi kata jangan. Dia minta nak sedekah 1/3. Nabi kata boleh.
tapi 1/3 pun banyak. Kenapa? Sebab yang nak mati ni dia sakit, kemudian sakit tu boleh membawa kematian, dan dia masih ada anak yang memerlukan duit daripada dia. Maka dalam situasi itu tak boleh kita sedekah banyak. Jadi sebenarnya sedekah banyak mana bergantung pada setakat mana keimanan kita, tawakal kita pada Allah, dan setakat mana tidak memudaratkan orang yang di bawah tanggungan kita. Sentiasa buat baik, sorok-sorok, tapi bila ada orang tak buat, bila ada orang tak buat, takut orang tahu, timbul riak. Seperti baca Quran, bangun tahajud, duduk rumah, seorang baca duduk rumah orang, ataupun orang datang rumah tak buat. Okey, kita biasa buat amalan, tiba-tiba ada orang, kita nak terus tak amalan yang kita biasa buat tu? Sebab sekarang ada orang ni, dia bergantung pada kita. Kalau kita yakin dengan kita buat tak menjadikan kita riak, teruskan. Bahkan kalau kita boleh jaga hati kita tak riak, tiba-tiba kita tak buat, kita tertipu oleh syaitan. Syaitan yang menipu kita, jangan buat. Kalau buat riak, sebenarnya kita boleh kontrol. Tapi kalau kita tak boleh kontrol, kalau aku baca memang aku akan riak, maka kita berhenti. Dan bila orang tu balik, ataupun bila tak ada orang, kita pun baca. Jadi terserah kepada kita setakat mana kita boleh kontrol hati kita daripada riak. Kadang-kadang kita dah lama buatkan, jadi orang tahu ke orang tak tahu tak ada masalah bagi kita, maka teruskan. Jangan berhenti, jangan tak buat amalan yang biasa kita buat hanya semata-mata takut riak. Sebab apa? Itu takut juga tipu daya syaitan. Doa Nabi melihat anak bulan tu boleh baca ke Ustaz? Doa Nabi melihat anak bulan, saya tak pastilah. Doa yang Nabi lihat anak bulan, saya tak pasti, nanti saya cek dulu. Berapa peratus? Dah dia jawab kan? Mengajar Al-Quran daripada rumah ke rumah pelajar, apa pandangan Ustaz? Guru mendatangi murid. Dia sepatutnya ilmu itu didatangi. Sepatutnya adab menuntut ilmu ialah ilmu didatangi. Mana pelajar kena datang kepada guru. Itu antara adab belajar. Jangan guru pula pergi cari, seolah orang tu lebih mulia daripada guru, ataupun orang tu lebih mulia daripada ilmu sampai ilmu kena pergi rumah dia. Sebab tu satu masa Abdullah bin Abbas, bila Nabi dah wafat, Abdullah bin Abbas masih kanak-kanak, lebih kurang umur 13 ataupun 14 tahun. Jadi bila Nabi wafat, dia tahu ada sahabat yang hafal hadis Nabi. Maka apa Abdullah bin Abbas buat? Dia pergi duduk tunggu depan pintu rumah sahabat tu. Sampailah sahabat tu keluar, maka sahabat tu terkejut. Tengok, sepupu Rasulullah duduk depan rumah aku, buat apa ni? Dia kata, aku dengar kamu ada satu hadis Nabi, aku nak dapat hadis tu. Maka kata lelaki ni, kata sahabat ni, kamu adalah sepupu Nabi, orang yang mulia, sepatut kamu duduk je, aku pergi. Maka jawapan Abdullah bin Abbas ialah, ilmu mesti didatangi, bukan ilmu yang datang. Jadi di situ Abdullah bin Abbas nak beritahu, kemuliaan ilmu ialah kita kena pergi cari, jangan panggil orang, itu asasnya. Tapi sekiranya pelajar tu tak boleh datang, kalau datang memudaratkan dia, dan kalau kita pergi pun tak menimbulkan masalah, maka tak salah kita pergi. Sebab itulah lepas PKP ni saya nak lebih fokus pada kelas online. Saya akan kurangkan pergi ke rumah ke, pergi ke kelas ke, supaya apa? Supaya pelajar belajar betul-betul daripada rumahnya secara online. Kadang-kadang dia pergi kelas ni, kadang-kadang bercampur gaul, kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak. Kadang-kadang pergi sebab nak jumpa kawan, kadang-kadang ada juga nak berniaga. Jadi akhirnya hasilnya tak seberapa. Tanya apa belajar minggu lepas, tak tahu dah. Yang tahun lepas lagi tak tahu. Wallahu alam. Kalau kita tak layak terima zakat, kita nak cakap apa kat orang yang bagi sedekah kat kita? Kita kena bagi tahu dia. Saya tak layak terima zakat, supaya dia tak tersalah sasar. Bila dia bagi zakat pada bukan orang yang layak, salahlah.
dan zalim kepada orang yang layak. Berapa ramai yang layak di luar sana tak sampai. Maka kita kena jelas kepada dia, minta maaf, saya alhamdulillah setakat ni masih boleh hidup dan saya rasa saya tak layak terima zakat. Minta maaf. Kalau nak saya tunjukkan kepada orang yang betul-betul miskin, saya boleh bantu. Wallahu a'lam. Macam mana nak tahu kita riak ataupun tidak? Macam mana kita nak tahu riak ataupun tidak? Macam ni. Salah satu kayu ukurnya ialah kita riak ataupun tidak. Bila kita buat amalan, orang nampak dan orang tak puji, kita pun terasa itu riak lah tu. Kalau kita buat amalan, orang nampak dan orang tak puji, tak kata apa pun, kita tak kisah pun, itu kita buat kerana Allah. Satu. Yang kedua, ikhlas ataupun riak tak riak ialah depan orang pun kita buat sama, belakang orang pun kita buat sama. Bukan makna depan orang kita buat cantik sikit, lama sikit, di belakang orang kat rumah kita buat ringkas, itu riak. Itu riak. Dan lagi baik apa dah? Lagi baik ialah depan orang kita buat sikit, kita buat sekejap, tapi bila balik rumah di belakang orang kita buat lagi lama, kita buat lagi banyak. Zikir maksurat itu adakah sebahagian daripada amal Rasul? Bercampur. Buku maksurat tu bercampur, ada hadis sahih daripada Nabi dan ada hadis yang tidak sahih daripada Nabi. Jadi bacalah, pilihlah buku-buku yang betul-betul daripada hadis-hadis yang sahih. Contohnya Hisnul Muslim. Buku zikir pagi petang pun hampir semuanya sahih, cuma ada satu dua yang dikaji oleh ulama kemudian, ada juga 2-3 zikir daripada hadis yang dhaif. Okey, kalau suami yang nak belajar mengaji dengan isteri macam mana pula? Siapa yang kena cari siapa? Isteri duduk rumah sama dengan suami kan? Kalau isteri duduk rumah lain, suami duduk rumah lain, suruh suami datang rumah isteri. Sebab ilmu dicari, ilmu didatangi. Tapi kalau isteri duduk rumah suami, tak payahlah keluar rumah, duduk kat rumah aja. Belajar dalam bilik atas katil.